Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Kesihatan PDPR bersama saya, Cikgu Syafiq. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu bersyukur dan kasih sayang. Baiklah murid-murid, kita seringkali mendengar perkataan bersyukur dan kasih sayang. Tapi kita tahu tak apa yang dimaksudkan dengan dua perkataan ni? Kita tahu dan faham tak sebenarnya apa tu bersyukur dan kasih sayang? Okay, bersyukur ni maksudnya ialah kita menzahirkan ataupun menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Manakala kasih sayang pula bermaksud perasaan simpati, belas kasihan, bertimbang rasa sesama manusia terhadap orang di sekeliling kita. Itulah yang dimaksudkan dengan bersyukur dan kasih sayang. Okey, seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, kepada siapa kita patut bersyukur? Kita sebenarnya patut bersyukur kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah kita patut berterima kasih kerana telah memberikan kita segala-galanya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan sebenarnya Tuhan dah bagi dah sebenarnya. Sama ada kita nampak atau tidak nampak saja. Sebab Tuhanlah kita boleh hidup di atas muka bumi ini. Tuhan telah memberikan kita oksigen untuk kita bernafas. Tuhan telah berikan kita keluarga yang baik untuk kita hidup bersama. Tuhan telah memberikan kita makan dan minum untuk kita hilangkan rasa dahaga, hilangkan rasa lapar. Dan Tuhan juga telah memberikan kita rumah sebagai tempat tinggal kita. Itu antara nikmat-nikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tapi biasalah kita ni manusia. Manusia biasa, kadang-kadang kita terlupa yang Tuhan ni telah bagi kita macam-macam. Tetapi kita ni tetap masih lagi komplain itu tak ada, ini tak ada. Kadang-kadang kita ni marah-marah, marah kepada orang lain, marah kepada Tuhan. Hidup ni tak adil. Kadang kita rasa macam tu kan, hidup ni tak adil. Kenapa orang tu lahir dalam keluarga yang kaya? Kenapa aku ni tak ada duit? Semua tu kadang kita terfikir kan. Tetapi sebenarnya apa yang Tuhan bagi kat kita ni adalah lebih daripada cukup. Sebab itulah kita kena sentiasa menzahirkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Macam mana kita nak tunjukkan, nak cakap kat Tuhan yang kita ni berterima kasih? Saya percaya bahawa setiap agama ni iaitu dalam negara, macam negara kita ada 4 agama utama kan. Kita ada agama Islam, Kristian, Hindu, Buddha. Setiap agama-agama ni dan agama-agama lain jugalah mengajarkan setiap pengikutnya, umatnya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita boleh berterima kasih kepada Tuhan mengikut ajaran agama masing-masing. Contohnya seperti Muslim, orang Islam. Dalam agama kita, kita diajar untuk bersyukur kepada Tuhan dengan cara yang mudah. Antaranya ialah kita jadilah seorang hamba yang baik, hamba yang soleh. Kita tak tinggal solat, sentiasa mengamalkan kebaikan, mengucapkan zikir-zikir kepada Allah dan sebagainya. Itu seperti mana agama kita telah ajar kita. Saya percaya agama lain juga turut mengajar benda yang sama untuk berterima kasih sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Seterusnya ialah kasih sayang. Macam saya cakap tadi, kasih sayang ni dia bersifat satu perasaan yang berkenaan dengan belas kasihan, rasa simpati, timbang rasa terhadap orang sekeliling kita. Kasih sayang ni kita boleh zahirkan, kita boleh tunjukkan. Terdapat berapa jenis kasih sayang yang kita boleh tunjukkan secara sihat dan positif lah. Kita mesti kena tunjukkan kasih sayang betul. Tak boleh menunjukkan kasih sayang salah. Kalau kasih sayang ni benda yang bagus, tapi kalau kita ni kalau kita ni gunakan pada tempat yang salah, jadi buruklah kasih sayang ni. Alright. Kasih sayang pertama kita boleh tunjukkan ialah kepada ibu bapa kita sendiri. Kenapa kita kena kasih sayang kepada ibu bapa kita? Mudah. Sebab ibu bapa kita telah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu bapa kita telah menjaga kita, membesarkan kita di rumah. Jadi macam mana kita nak menunjukkan kasih sayang kita kepada ibu bapa kita? Mudah saja. Contohnya kalau di rumah
kita boleh bantu mereka untuk menjalankan kerja-kerja rumah seperti kemas rumah, tolong basuh baju, sidai baju, angkat kain baju, angkat barang, tolong mak masak, tolong ayah basuh kereta. Itu semua antara contoh-contoh kasih sayang seorang anak kepada ibu bapanya. Kita menjadi anak yang soleh, anak yang baiklah, anak yang taat kepada perintah ibu bapa juga. Selain daripada kita kena taat kepada perintah agama, kita juga kena taat kepada perintah ibu bapa kita lah. Barulah kita dapat menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa kita dengan cara yang betul. Seterusnya ialah kasih sayang kepada ahli keluarga. Siapa ahli keluarga ni? Ahli keluarga ni termasuklah kita punya adik-beradik, saudara mara, dan sebagainya lah. Macam mana kita nak tunjukkan kasih sayang kita kepada ahli keluarga kita? Mudah. Kita bantu adik-beradik kita untuk buat kerja harian, kerja rumah. Kita bermain bersama-sama. Kita tak bergaduh dengan diorang. Kalau kita rasa tak suka dia, kita beritahu, saya tak suka awak lah. Saya tak nak kita bergaduh. Saya nak berdamai dengan awak. Saya tak nak gaduh-gaduh. Jadi kita berbincang. Kalau ada apa-apa masalah dengan adik-adik kita, kita datang, kita berbincang bersama mereka. Kenapa kita rasa tak puas hati? Sebab kita tak nak gaduh. Kita berbincang bersama-sama untuk mengelakkan pergaduhan. Ahli keluarga yang bahagia ialah ahli keluarga yang saling hormat-menghormati, saling memahami antara satu sama lain. Diorang tak adanya nak main peli-peli, nak gaduh-gaduh dalam keluarga diorang. Apabila rumah itu dipenuhi dengan kasih sayang di antara ibu bapa dan ahli keluarga, maka lahirlah seorang insan yang positif, seorang insan yang sentiasa ceria. Itulah keperluan manusia sebenarnya, kasih sayang. Seterusnya ialah kasih sayang kepada diri sendiri. Macam mana kita nak menunjukkan kasih sayang kepada diri kita sendiri? Mudah saja. Caranya ialah kita jaga diri kita elok-elok. Macam mana nak jaga diri kita elok-elok? Pertama, kita bersenam, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kenapa kita kena bersenam? Dengan bersenam, badan kita akan cergas. Bila badan kita cergas, kita akan susah untuk jatuh sakit. Badan kita akan jadi kuat, sentiasa sihat. Otak kita pun akan menjadi cerdas. Apabila badan kita cergas, otak kita pun menjadi cerdas. Dengan erti kata lain, cerdik lah. Otak ni cepat sikit pick up. Lebih kurang macam tu lah. Selain tu, untuk kasih sayang kepada diri sendiri juga, antaranya ialah kita memilih makanan yang sihat-sihat. Makan makanan yang sihat. Kalau makan makanan yang sihat, tak bolehlah makan-makan berminyak, kek, manis-manis kan? Bukan tak boleh. Boleh. Tetapi dalam kuantiti yang terkawal. Nak makan kek, nak makan aiskrim yang manis-manis, nak minum air boba, semua boleh. Tapi perlulah secara terkawal. Sekali-sekala sahaja. Setiap hari tak boleh lah. Nanti kita kena penyakit seperti kencing manis. Kalau dalam sebulan sekali, ataupun berapa bulan sekali, itu okey, tak ada masalah. Sikit-sikit boleh, tapi kena terkawal. Yang bagusnya ialah sentiasa mengamalkan pemakanan yang sihat. Kenapa kita kena amalkan pemakanan yang sihat? Sebab banyak penyakit yang berpunca daripada pemakanan kita. Apabila kita makan makanan yang tidak sihat, maka dia akan mempengaruhi kesihatan kita. Kita makan makanan yang tak sihat, kesihatan kita pun akan berkurangan. Kita akan lebih mudah jatuh sakit. Sebab itulah kita kena sentiasa makan makanan yang sihat. Banyakkan makan sayur-sayuran, buah-buahan, protein, karbohidrat dalam kuantiti yang betul. Barulah kita jadi sihat. Seterusnya, kesayang kepada diri sendiri juga, antaranya ialah kita, macam saya cakap tadi lah, mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dapatkan rehat ataupun tidur yang secukupnya. Ni tak time PDPR, time cuti sekolah, kita stay up, kita berjaga malam kan, main game, main Mobile Legends sampai pukul 1-2 pagi. Lepas tu tidur tak cukup, tidur 2-3 jam dah bangun. Itu semua tak boleh. Itu semua akan mempengaruhi kesihatan diri kita juga, kesihatan mental dan fizikal kita. Sebab itulah manusia ni dia perlukan manusia memerlukan waktu tidur yang secukupnya untuk membolehkan badan kita ni
dicas semula untuk bertenaga pada hari esoknya. Dan antara perkara yang kita boleh tunjukkan sebagai kasih sayang pada diri kita ialah ni. Kita sentiasa berfikiran positif. Kita sentiasa berfikiran positif, berfikiran yang ceria-ceria. Kita elakkan daripada fikiran yang negatif. Kuat komplain itu tak cukup, ni tak cukup, marah-marah tu semua, itu adalah fikiran yang negatif. Tak boleh. Kita kena jauhkan daripada fikiran-fikiran tersebut. Kenapa? Sebab pemikiran yang negatif ni, dia akan mempengaruhi kesihatan keseluruhan kita. Kalau setiap hari kita fikir benda yang buruk-buruk, yang bukan-bukan kan, marah-marah, komplain tu ni, tu tak cukup, ni tak cukup, lama-lama nanti badan kita akan jadi stres, badan kita akan jatuh sakit. Sebab itulah kita kena mulakan hari kita dan sentiasa tanam dalam fikiran kita fikiran yang positif. Macam mana fikiran yang positif tu? Bersyukur, macam tadilah, bersyukur kepada Tuhan, tak gaduh, tak apa tu semua. Itu semua antaranya ialah kasih sayang pada diri sendiri. Dan orang yang menyayangi dirinya, dia tak sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang boleh memburukkan kesihatan dirinya, seperti mengambil dadah, isap rokok, isap vape. Benda-benda yang boleh merosakkan diri dia ni, dia takkan buat, sebab dia menghargai diri dia. Kita ni cuma hidup sekali je kat dunia ni, dan nikmat yang paling besar tu, antaranya, bukan nikmat paling besar, nikmat kesihatan ni sangat-sangat mahal. Bila kita rasa sihat, kita rasa macam alah tak ada apa pun. Tapi bila kita rasa sakit, barulah kita sedar bahawa seronoknya kalau kita ni sihat macam orang lain. Jadi kita kena jagalah diri sendiri daripada jatuh sakit dan sebagainya. Kasih sayang kepada guru. Ni antara murid dan guru lah. Mudah saja. Kasih sayang antara guru ni mudah. Yang pertama, jadilah murid yang baik, murid yang taat kepada gurunya. Jadilah pelajar yang baik. Bila kita buat kelas PDPR, kita join. Bila cikgu kata, okay, buat latihan ni, buat. Kalau ada tak faham, kita tanya cikgu tu terus. Kita tak kutuk-kutuk cikgu tu. Alah, saya faham. Sebab saya pun dulu murid juga. Ada cikgu yang kita suka, ada yang cikgu tak suka kan. Yang cikgu tak suka ni kadang kita kutuk, tak puas hati kan, kutuk-kutuk. Tak boleh lah sebenarnya, salah. Kutuk seseorang tu, okey, boleh, diam-diam kan. Kita macam geram betul kan. Okay. Tapi kalau kita kutuk cikgu tu dengan kawan-kawan tu, tu tak patut lah. Sebab kita ni sebagai cikgu. Walaupun sekarang ni saya dah jadi cikgu pun, saya tetap belajar daripada cikgu-cikgu yang lain juga. Dan kiranya saya ni pun macam murid-murid kepada cikgu-cikgu yang lain. Sama juga. Dan kasih sayang kepada guru ni mudah. Antara dalam gambar ni lah. Antara dalam gambar tu, seperti bantu guru. Kalau tengok cikgu tu angkat barang, kita bantu dia. Yang ni antara yang saya pujilah sikap-sikap murid-murid saya di sekolah ni. Murid-murid saya kat sekolah ni semuanya sangat ringan tulang. Dia pantang kalau tampak saya bawa barang sikit, semua nak bantu. Yang tu saya sangat pujilah. Saya harap awak semua teruskan lagi sikap ringan tulang ni. Sentiasa bantu guru. Okey, seterusnya, kasih sayang kepada rakan. Macam mana kita nak tunjukkan kasih sayang kita sebagai rakan kepada rakan yang lain? Mudah, kita bantu rakan kita dalam kesusahan. Kita belajar sama-sama, main sama-sama. Kalau kita nampak kawan kita tu dah ada masalah, kita tanya dia, awak okey tak, awak sihat tak? Kita dengar apa luahan dia, kita dengar je, okey, macam tu. Baik. Kalau kita nampak kawan kita kena buli, kita report pada cikgu, kita bantu dia balik. Kalau kita nampak kawan kita sakit, kita bantu dia pergi ke bilik rawatan, kita bantu dia lah untuk angkat barang dan sebagainya. Itulah seorang rakan yang baik kepada rakan yang lain. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar dua benda lah, iaitu bersyukur dan kasih sayang. Jadi saya harap lepas ini semua murid-murid saya dapat menjadi seorang murid yang
lebih bersyukur kepada Tuhan selepas ini dan dapat menunjukkan kasih sayang yang betul kepada orang sekelilingnya. Sekiranya terdapat sebarang soalan, bolehlah tanya saya selepas ini. Alright, sekian, terima kasih, jumpa lagi. Bye.